Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup kedua akan membentangkan dua artikel. Yang artikel yang pertama, Investigating Knowledge as a Possible Predictor of Future Intention Among Muslim in Malaysia for Life Insurance and Takaful. Yang kedua ialah A Conceptual Model of Literature Review for Family Takaful Islamic Life Insurance Demand in Malaysia. So kita akan tengok artikel yang pertama, iaitu yang pertama Introduction. Kajian ini menyiasat pembeli pengguna Islam di Malaysia terhadap insurans hayat dan takaful, memberi tumpuan kepada penghubung antara sikap normal, sosial, kawalan tingkah laku yang dirasakan dan pengetahuan tentang niat membeli. Seterusnya, isu. Kajian terdahulu telah mencadangkan pengetahuan sebagai peramai yang mungkin untuk dimasukkan sebagai penentu dalam mempengaruhi niat untuk membeli dan dalam penetapan insurans hayat dan takaful. Seterusnya, metod. Metod ada dua metod, iaitu metod yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Yang pertama kuantitatif, data dianalisis menggunakan kuasa data separuh terkecil sebanyak 316 borang soal selidik telah diperolehi daripada pengedaran 580 borang soal selidik di Lembah Kelang. Mana pula kualitatif, kajian ini menggunakan teknik pensampaian mudah untuk mengenal pasti responden. Yang keempat iaitu sampel. Sampel kajian ini adalah berkaitan pembeli insurans hayat dan takaful di Lembah Kelang, Malaysia. Dan yang kelima, objektif. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk pengetahuan sebagai penentu baharu untuk meramalkan niat membeli insurans hayat dan takaful dalam kalangan pengguna Malaysia. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada Nur Aswani. Okey, terima kasih Aina. Seterusnya saya Aswani akan meneruskan dengan finding. Penemuan ini mengecilkan peranan pengetahuan tentang barangnya yang tidak dicari seperti insurans hayat dan takaful terhadap niat membeli di kalangan orang Islam. Yang ketujuh ialah summary. Kajian ini dijalankan untuk memasukkan pengetahuan sebagai penentu baharu untuk meramalkan hasrat insurans hayat dan takaful dalam kalangan pengguna Malaysia. Seterusnya adalah yang ke-8 iaitu argument. Daripada 4 hipotesis yang dicadangkan, 3 daripadanya telah disokong. Antara hipotesis yang tidak disokong ialah mengenai pengetahuan niat mengetahui mengenai niat membeli. Pengetahuan pada asasnya adalah perasaan atau pengalaman yang diperolehi oleh orang atau kumpulan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Evaluation dan recommendation, faktor-faktor yang mendorong orang ramai untuk membeli insurans hayat dan takaful. Kajian ini memberikan maklum balas yang signifikan kepada individu dalam sektor yang sedang membangun dan melaksanakan rancangan pemasaran yang strategik. Conclusionnya ialah insurans hayat dan takaful adalah mekanisme penting yang digunakan untuk meminimumkan risiko dan melindungi daripada bahaya yang tidak dijangka. Pemahaman terhadap teori tingkah laku terancang iaitu TPB boleh membuka jalan kepada pengendali insurans hayat dan takaful untuk membangunkan strategi yang mungkin untuk menarik pembeli Muslim yang berpotensi. Sekian itu sahaja pada artikel pertama. Khususnya saya serahkan kepada Umairah untuk artikel yang kedua. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Aina dan juga Aswani di atas pembentangan artikel yang pertama. Kemudian kita beralih pula kepada artikel yang kedua iaitu A Conceptual Model of Literature Review for the Family Takaful Islamic Life Insurance Demand in Malaysia. Untuk maksud pada bahasa Melayu, model konseptual kajian literature untuk permintaan kepada keluarga takaful insurans hayat Islam di Malaysia. Baik, kita lihat apakah isu yang berbangkit dan yang pengkaji bawakan dalam perbincangan dia, iaitu yang pertama, isu perniagaan takaful Malaysia ketinggalan jauh dari segi jumlah penembusan dan bahagian pasaran insurans. Di Malaysia, umat Islam menyumbang lebih daripada 60% daripada keseluruhan penduduk. Fakta ini menunjukkan potensi besar yang masih belum dipenuhi oleh perniagaan di Malaysia. Jadi untuk saya berikan ringkasan sedikit untuk isu, iaitu pengkaji mendapati bahawa permintaan melebihi daripada apa yang kita sedia ada. Jadi oleh itu kita nampak perniagaan takaful Malaysia ini kurang menepati permintaan dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai lebih daripada 60%
rakyat Muslim. Jadi kita beralih pula kepada selesai kepada isu, kita beralih pula kepada metod. Jadi pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, menggunakan penilaian sistematik semua literature yang berkaitan dengan beberapa pangkalan data. Antara contohnya, lebih daripada 100 kertas, 36 daripadanya dipilih untuk pemeriksaan komprehensif. Contohnya seperti prestasi faktor takaful, iaitu insurans Islam Malaysia daripada data daripada 2007 sehingga 2011. Selesai iaitu kita beralih pula kepada sampel. Sampel di sini juga menggunakan antara contoh iaitu performance, iaitu pangkalan data yang telah dikeluarkan oleh syarikat takaful Malaysia yang berkisar daripada 2007 sehingga 2011. Selesai daripada pihak saya alihkan kepada sahabat saya, Kak Susilawati. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih Umaira. Seterusnya iaitu summary bagi artikel ini. Peningkatan kepentingan pasaran takaful iaitu insurans hayat Islam di Malaysia diramalkan akan menggalakkan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Malaysia dikenal pasti sebagai peserta terkemuka dan salah satu segmen berkembang paling pesat di Asia Tenggara. Beberapa elemen penting seperti sistem agensi, reputasi dan produk telah dikenal pasti sebagai pengaruh permintaan yang ketara. Seterusnya iaitu finding. Bagi dapatan utama kajian menunjukkan bahawa pendapatan per kapita merupakan peramal yang kukuh terhadap permintaan takaful keluarga. Manakala kadar faedah jangka panjang dan indeks saham komposit mempunyai hubungan yang signifikan dengan permintaan takaful keluarga. Jadi, bagi objektif artikel ini, kertas kerja ini memfokuskan kepada dua objektif utama iaitu mengenal pasti faktor kritikal yang menentukan permintaan takaful keluarga dan yang kedua untuk membangunkan model konseptual bagi penentu permintaan takaful keluarga dalam konteks kajian Malaysia. Seterusnya saya serahkan presenter yang terakhir, Kisman. Baiklah, terima kasih kepada Kak Susilawati. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan evaluation or recommendation, yakni penilaian dan pengesyuaran. Baiklah, kajian ini mencadangkan bahawa beberapa faktor yang boleh digunakan dalam seperti sistem agensi, yakni al-wakalah, kemudian reputasi dan pengesyuaran produk dan perkhidmatan pemasaran, pengiklanan dianggap sebagai sebuah cara untuk memikat ataupun menarik pengguna ataupun orang ramai untuk mencuba membeli produk ini. Kemudian takaful keluarga pada masa depan juga menguji model konseptual yang dicadangkan untuk permintaan takaful Malaysia khususnya yakni di dalam konteks Malaysia. Kemudian kita berpindah pada argumen yakni di mana kajian tersebut membuat hipotesis bahawa terdapat hubungan positif antara POM boleh ubah, iaitu sistem agensi al-wakalah, reputasi dan cadangan, produk dan perkhidmatan, pemasaran dan periklanan dengan permintaan keluarga takaful itu sendiri. Jadi dengan ini saya membuat kesimpulan, iaitu conclusion, di mana tujuan penyelidikan ini adalah untuk membangun model konseptual dengan mengenal pasti beberapa siri penentu yang boleh menyumbang kepada permintaan terhadap takaful di Malaysia. Dan menurut analisis menyeluruh penyelidikan berkaitan 4 faktor yang boleh memberi kesan kepada permintaan di Malaysia, yakni agensi sistem, yakni al-wakalah, kemudian reputation and recommendation, dan seterusnya produk dan servis, dan terakhir sekali faktor yang keempat adalah marketing dan advertising. Jadi berikut adalah 4 faktor yang menjadi penyumbang kepada penawaran takaful di Malaysia. Jadi sekian daripada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.